فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Baik, kita uraikan sedikit daripada coretan anak murid himpunan perbincangan ataupun diskusi kepada anak-anak murid Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz di Ribat Al-Mustafa wilayah Syihir. Insya-Allah nanti kita akan sebut bawahnya di mana kitab ini di mana perbincangan ini berlaku. Perbincangan ini berlaku. Baik. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha menguasai pada ilmu, pada amal perbuatan dan pengajaran. Baik. Di sini nak menyatakan kepada kita bahawasanya ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala mengajar kepada kita, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat ini memberikan pengetahuan kepada siapa pun yang ada ilmu, ataupun siapa yang boleh mengajar, ataupun siapa yang boleh berdakwah. Kena ingat ayat ini. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Supaya dia tawaduk dalam hidup dalam dunia ni. Supaya dia rendah diri, tetap rendah diri. Walaupun ada PhD 5. Walaupun ada master. Walaupun ada degree. Sebab dia tahu bahawasanya tidak ada ilmu yang lebih berilmu melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pinjaman saja. Kita semuanya surah, gambaran saja. Tapi hakikat ilmu itu pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sebut dalam Al-Quran, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau ya Allah. Tiada ilmu melainkan bagimu. Tiada ilmu bagi kami melainkan engkau. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kecuali apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Tengok. Allah ajar dalam Quran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maknanya ilmu bukan milik seseorang. Ilmu bukan milik seseorang yang sudah belajar tinggi. Ilmu milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nak bagi, Allah beri. Kalau Allah nak ambil, Allah boleh ambil sekejap saja, kelip mata saja. Boleh ambil. Sebab itu ada orang yang belajar akhirnya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana apa? Kerana dengan sifat bongkaknya dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, sebab dia rasa ilmu itu milik dia. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau, subhanaka la ilma lana. Tidak ada ilmu bagi kami. Illa ma 'allamtana. Kecuali apa-apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah letak dua sifat bagi Allah SWT. Maha mengetahui, maha bijaksana. Dua-dua itu dikombinkan. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah berikan kepada hamba-Nya sedikit daripadanya. Maksudnya bukan semua, baru sedikit. Maksudnya tidak ada seseorang pun boleh merasa tinggi dengan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan ilmu itu hanya sebesar zarah pun tak tahu adakah sampai di sisi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana cerita Nabi Allah Khidir alaihi salam dengan Nabi Allah Musa alaihi salam bila di dalam suratul Kahfi, di dalam mereka berjalan bersama-sama. Akhir sekali ingat tak bagaimana Nabi Allah Musa alaihi salam dia kata, kalau macam ni tak boleh aku belajarlah. Wahai Khidir. Tak boleh aku belajar sebab ilmu kau lebih tinggi, aku tak tahu apa yang kau tahu. Tapi yang penting aku nak tahu kenapa engkau ajar aku macam ini? Kenapa engkau tak izinkan aku bertanya kepadamu? Lalu Nabi Allah Khidir ini pemuda rijalun salih ini, Khidir datang kepada lautan, lalu dia letakkan jari dia dekat laut. Dia pun keluarkan jari dia tadi. Dia kata, wahai Musa, wahai Nabi Allah Musa AS, sesungguhnya ilmu kita dalam dunia ni, semua manusia, semua makhluk Allah SWT, ilmu dalam dunia ini seperti mana
jari yang ada pada jariku ini, air yang ada pada jariku ini. Tapi yang baki daripada laut ini, inilah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah seseorang boleh bangga dengan ilmunya? Sebab ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala lebih besar. Allah bagi sikit saja. Tapi kalau Allah nak bagi, fabiha min ni'mah, maka itu nikmat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah telah berikan nikmat padanya dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menguasai pada ilmu amal perbuatan. Kenapa di sini dikaitkan dengan ilmu dan amal? Sebab tidak sah seseorang dengan amal perbuatannya tanpa ilmu. Sebab tu ilmu datang, amal ada. Kalau orang buat amal tapi tak ada ilmu, nanti susah nak dikira di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana apa yang dibuat itu mengikut-ngikut saja. Dia tak tahu adakah buat ini kerana apa dalilnya. Sebab itu pada forum perdana yang itu, kita yang forum ulul albab itu yang baru, kita dengar ada kata-kata Imam Syafi'i kata apa? Siapa yang belajar fiqh, dia akan menjadi cerdik pemikirannya. Sebab apa? Sebab dia tahu bila saya buat macam ni, saya tahu dalil. Saya tahu kenapa saya buat macam ni. Kenapa saya pergi ziarah kubur. Kenapa saya solat sunat isyraq waktu selepas terbit matahari. Ini tiba-tiba lepas subuh je solat sunat. Kenapa solat sunat? Solat sunat isyraq. Ya salam, belum masuk lagi. Sunat isyraq kena masuk waktunya. Macam mana waktu isyraq masuk? Ketika mana waktu terbit, syuruk tadi. Syuruk itu matahari terbit. Tapi bila matahari terbit belum masuk waktu, itu syuruk namanya. Itu waktu matahari terbit. Isyraq, Imam Asy-Syafi'i meletakkan garis panduan daripada hadis yang didatangkan satu lagi, mengatakan nahaitu, aku melarang kamu solat pada waktu matahari terbit. Jadi maknanya tak boleh solat matahari terbit. Kenapa Rasulullah dah larang? Lalu Imam Asy-Syafi'i meletakkan macam mana nak digambarkan solat sunat isyraq itu, iaitu apabila matahari terbit lebih kurang 1 galah. Ini dalam kitab fiqh lama dia akan sebut. 1 galah, matahari terbit daripada permukaan bumi, matahari terbit 1 galah. Jadi 1 galah lebih kurang 4 galah. Jadi 1 galah itu lebih kurang 4 minit daripada matahari terbit. Jadi 4 minit, 4 kali 4, 16. 16 minit baru lepas daripada syuruk tadi, matahari terbit, tambah 16 minit, baru masuk waktu isyraq. Itu baru sebenarnya. Jangan main tiba-tiba lepas solat subuh je nak solat sunat isyraq. Belum masuk waktu lagi. Kena tengok betul-betul syuruk, tambahkan 16 minit. Jadi dia tahu. Lepas tu apa lagi? Lepas tu dia akan jadi confident lah. Dia akan confident dengan amalan yang dia buat. Kalau orang yang tak tahu dalil, yang tak tahu kenapa saya buat, jadi kalau orang tanya je dia dah gelabah. Betul ke? Tak betul ke? Tapi kalau dia dah tahu, saya dah tahu dah, saya ambil daripada ini, saya ambil daripada ini, dah tahu. Jadi dia mantap. Mantap. Jadi mantap. Dia dah tahu apa yang saya buat ini semua saya tahu. Tapi kalau yang tak tahu, itu yang betul ke? Bila orang datang yang lain sikit yang nak gugat dia, nak ganggu dia punya pemahaman. Ini betul ke ada ni? Lah, saya pun tak tahulah. Saya tengok atuk saya buat, sudah. Yang atuk dia pula disebutkan. Saya tengok nenek saya buat, sebab dia tak tahu. Kalau dia tahu, itu sunnah Nabi SAW, itu amalan daripada para as-salafun soleh. Dia tahu jawab. Tapi yang tak tahu jawab ni yang bahaya. Tak tahu jawab, akhirnya dia pun ragu-ragu, akhirnya dia okeylah, ikut sajalah. Sebab itu kena tahu. Dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu amal perbuatan. Amal perbuatan dan pengajaran. Pengajaran maksudnya apa di sini? Bila dah ilmu, amal, kita dah beramal dengan buatnya, baru kita senang nak mengajarkan orang. Sebab kita dah rasa kemanisannya, kita dah rasa seronoknya beramal. Sebab itu kita lihat, ada seorang ulama, kalau tidak silap saya, Imam Mu'tabar, Imam Abu Hanifah rahimahullah tanhu. Dia ini sampai dia kata, siapa ada soalan kepadaku boleh tanya. Ini masalah tentang Rajab Sya'ban ni. Rajab Sya'ban. Imam Abu Hanifah, ketika mana dia ditanya satu soalan. Soalannya, adakah boleh kita berpuasa Rajab dan Sya'ban? Soalan tu, Masya Allah.
Subhanallah. Kadang-kadang bila menyampaikan ilmu ni dia automatik masuk. Tiba-tiba Allah SWT nak izinkan saya bercakap, ini masuk ini. Soalannya. Dia kata, adakah kita boleh berpuasa Rejab dan Syakban? Lalu Imam Abu Hanifah, dia stop soalan tu. Dia kata, nanti ya saya jawab. Nanti saya jawab. Bila nak jawab, nanti kata. Orang pun tunggu esok ke, lusa ke, tak jawab-jawab. Tak jawab. Sampai setahun, habis setahun. Tak jawab. Lepas tu, tahun yang kedua, baru dia jawab. Dahulu 2 tahun lepas, saya teringat ada satu soalan yang mengatakan, adakah boleh kita berpuasa Rejab dan Syakban? Terus. Lalu dia katakan boleh. Lepas tu anak-anak murid semua fikir, kenapalah 2 tahun baru nak jawab? Punyalah lama. Soalan satu ya. Soalan Rejab dan Syakban, boleh puasa ke tidak? Sambung. Mungkin senang jawab, ya boleh, tak boleh. Tapi ini orang yang jaga adab. Allahu Akbar. Ayahanda bonda yang semati, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat rahimakumullah. Adakah orang seperti mana Imam Abu Hanifah? Sampai hari ini kita nak cari macam Imam Abu Hanifah. Susah wahai ayahanda bonda. Sebab tu kita lihat Imam Abu Hanifah tak jawab. Bila masa dia jawab? Dia jawab lepas 2 tahun. Lalu anak muridnya pun ada tanya, wahai Imam, kenapa dah 2 tahun baru nak jawab? Punyalah lama. Dia kata, kerana semasa soalan itu datang pada aku tak amalkan. Allahu Akbar. Susah ayahnya, susah. Ini Imam Abu Hanifah. Tapi yang kesiannya ada orang merendahkan dia. Sedangkan nak bandingkan amal dia dengan orang yang bercakap itu belum tentu lagi. Imam Abu Hanifah mengatakan, aku sudah beramal dengannya dan aku sudah lakukannya, maka aku kata hari ini boleh. Allahu Akbar. Ya Rabb. Mudah-mudahan zuriat-zuriat kita akan lahir dengan orang macam itu. Tengok Imam Abu Hanifah, dia cukup jaga nak sampaikan ilmu macam itu. Punya tertib, punya adab. Tengok Imam Malik rahimahullah tanhu, Imam Darul Binil Hijrah. Imam yang dipanggil sebagai Imam Negeri Hijrah. Imam Malik tinggal di Madinatul Munawwarah. Bila dia nak sampaikan majlis ilmu, khususnya baca hadis Nabi SAW, dia akan mandi sunat. Dia akan bertatayub. Dia akan pakai pakaian yang cantik. Lepas tu dia akan pakai wangi-wangian. Perfume lagi. Agaknya yang datang sini pakai perfume ke tak ada? Pakai minyak wangi. Kasih wangi-wangi sikit. Sebab itu para alim ulama kita ada di antaranya pengajian mereka ada bukhur. Ada stanggi. Ada stanggi. Kita dekat Malaysia belum ada lagi. Belum ada lagi pengajian yang ada stanggi. Takut nanti orang kata apa ni yang buat-buat saja. Tak. Ada hadis musalsal. Musalsal bil bukhur. Mengenai bukhur, mengenai apa? Stanggi ni. Pengajian yang wangi-wangian. Sebab apa? Yang wangi tu malaikat suka. Nanti bila wangi-wangi, malaikat pun hadir sama, seronok dia, wangi. Sekali dia duduk sebelah-sebelah, ini bau apa ni, bau hapak ni. Baju 2 hari tak basuh. Sebab ada orang baju 2 hari tak basuh, dia pakai itu juga. Ada pula pakai baju sama. Sama, rupanya pakai tiap-tiap hari baju yang sama, warna sama. Tapi kita lihat di sini, ini baju wangi-wangian. Itu Imam Darul Hijrah, Imam Malik radhiyallahu anhu, bila dia nak buka kitab hadis, dia akan pakai wangi-wangian. Dia pakai wangi-wangian, baru dia baca kitab hadis Nabi SAW. Sebab dia nak jaga adab untuk menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Guru saya yang mulia Habib Ali Masyhur bin Hafidh, abang kepada Habib Umar. Abang kepada Habib Umar, Habib Ali Masyhur bin Hafidh. Abang kepada Habib Umar. Satu hari dia mengajar anak murid dia. Dia mengajar anak murid dia. Dia ini kalau ikutkan hari ini, kalau tengok umurnya memang sudah tua dan sudah uzur, dan dia salah seorang daripada ulama yang pernah dicengkam oleh komunis di Yaman. Komunis di Yaman, maksudnya mereka buat, Masya Allah, azab ulama, ditanggalkan pakaian, diheret dengan kereta
kereta jeep diikat, diheret, tarik. Ni ulama-ulama dulu di Yaman. Di Yaman. Termasuklah bapa kepada Habib Omar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Ibnu Syekh bin Salim. Dia diuji, diazab dengan orang komunis ini. Sebab itu komunis ini bahaya ni. Sebab fahaman dia animisme. Apa fahaman animisme? Tak ada Tuhan. Dia tak ada Tuhan. Dia bukan nak kongsi Tuhan lagi, dia tak ada Tuhan langsung. Ini fahaman komunis, hati-hati. Jangan senang percaya dengan komunis. Jadi ketika mana bila dia duduk pengajian ilmu, dia nak sampaikan pengajian ilmu satu hari, dia punya kaki dilunjurkan macam ni. Dilunjurkan kaki macam ni. Kaki dia dilunjur macam ni. Lepas tu dia ambil ridak, ambil selendang, dia tutup kaki dia dengan selendang. Tutup selendang, tapi dia ngajar, dia pandang anak murid macam ni. Oi, susah tu. Ngajar macam tu, kaki lurus macam ni, pandang macam ni. Lepas tu anak murid kata, ya Syekh, ya Habib, wahai Habib, kamu nak mengajar kami, menyusahkan kamu, biarlah kaki kamu lurus, walaupun kamu sakit. Dia kata, aku tak muliakan kamu kalau kaki aku lurus di hadapan kamu. Aku lunjur di hadapan kamu, aku tak muliakan kamu. Tengok, ini adab seorang guru kepada anak murid. Macam mana kalau guru cakap kesat kepada anak murid, guru cakap kotor kepada anak murid, ini baru perbuatan saja, kaki lunjur tak boleh. Tapi kalau kita ingat, ni khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ingat tak ibu-ibu dalam matan rawi, matan rawi Barzanji. Sebab ibu-ibu ni dia ada fashion khas. Bila Barzanji dia ada hijau-hijau, ada kuning-kuning. Apa makna dalam Barzanji tu ibu-ibu? Ada tak tengok beberapa rawi? Nabi Muhammad SAW tak pernah melunjurkan kaki di hadapan para sahabatnya. Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW tak pernah melunjurkan kaki di hadapan para sahabatnya.